dan kejadian manusia ini dijadikan dengan elok. Semua kejadian yang semua ni dijadikan dengan eloknya kejadian. Manusia tersusunnya comel, elok. Kita tengok manusia tu sempurna. Bumi pun sempurnanya, bulan pun sempurna. Bulan bulat kita tengok lawa apa semua kan. Kemudian mataharinya, kemudian tumbuh-tumbuhan kita tengok sesuai dengan kejadian dia. Kan? Dan hikmah yang pelik-pelik. Seperti hikmah yang pelik-pelik juga dijadikan benda ni ada hikmah yang pelik seperti yang ada tersusun pada manusia itu. Hikmah yang pelik ni, benda yang tersusun pada manusia ni sangat pelik. Apa dia? Iaitu berakal dan bertutur. Manusia ni dia berakal, dia bertutur. Berakal ni maksud boleh berfikir lah. Kemudian dia manusia ni juga bertutur. Sangat pelik. Macam mana jadi bertutur tu kan? Itu benda yang pelik lah. Tak boleh kita manusia nak reka, tak boleh. Kan? Kemudian mendengar. Mendengar pun sama juga. Dan apabila kamu tilik kepada bumi. Dan apabila kamu tilik. Tilik maksudnya apabila kamu lihat. Apabila kamu perhatikan pada bumi. Bulan. Matahari. Bintang-bintang. Tumbuh-tumbuhan. Maka adalah segala perkara-perkara itu semuanya daripada segala manfaat dan maslahat. Jadi bila kita perhatikan kepada bumi, tadi kita tengok manusia kan, peliknya manusia ni, dia jadi cerdiknya Tuhan buat, bijaksananya Tuhan ini mencipta manusia itu dengan berakal. Dah berakal, boleh bertutur pula, boleh bercakap pula, kemudian boleh mendengar. Dan bila kita tengok pula kepada bumi, bulan, matahari dan bintang-bintang dan tumbuh-tumbuhan, kita akan dapati semua ciptaan Allah tu, makhluk yang Allah cipta tu ada manfaat dan ada dia punya kegunaan dia, ada dia punya keperluannya. Contoh macam mana? Najis kan? Kita kata najis. Najis ni kalau bagi kita tak ada guna lah kan? Ada guna tak najis ni? Tak ada, tapi boleh digunakan untuk buat baja kan? Boleh guna untuk buat baja. Rumput bagi kita tidak ada guna, tapi boleh buat untuk jadi perhiasan. Sampah, walaupun sampah itu kita nampaknya tidak bermanfaat, tetapi dengan adanya sampah itu wujudnya pekerjaan sebagai cleaner. Kalau tidak ada sampah, maka tidak adalah pekerjaan cleaner tu. Kan? Jadi semua benda yang Tuhan buat tu ada hikmahnya. Itu yang kecil pekerjaan tu. Tambahan lagi lah, kejadian bumi tu lagi besar lah dia punya hikmahnya kan. Kejadian bulan tu pun besarlah hikmahnya. Dengan ada bulan kita boleh ada kalender qamari. Kalender qamariah tu adalah kalender bulan. Menjadi bulan ini menjadi rujukan untuk kita kira tahun tu. Kan. Kemudian matahari, sama juga matahari. Dengan adanya matahari kita boleh membuat kiraan jam dan juga mengira hari. Kan. Tu dengan adanya matahari. Kemudian bintang-bintang ni untuk penentuan arah kan. Bintang ini kita guna untuk tentu arah, kemudian menentukan arah kiblat. Kalau orang yang berlayar dia akan gunakan bintang. Kalau dululah, sekarang orang pakai GPS kan. Tapi GPS pun berdasarkan bintang jugalah. Sebab apa? Bintang itu menjadi rujukan di atas. Jadi kita GPS kita tu dia berpandukan satelit. Satelit itu pun di atas juga. Jadi panduannya tetap rujukannya adalah di atas kan. Sebab apa? Tiru bintang. Dan tumbuh-tumbuhan ni pun memberi manfaat kepada kita. Semua tumbuh-tumbuhan ada manfaat daripada yang okeynya dan juga yang beracunnya. Ada tak tumbuhan yang tidak memberi manfaat kepada kita? Rumput sambau ada manfaat. Sebab apa? Dengan ada rumput sambau tu, tahu tak rumput sambau tu apa? Kan, rumput yang kita tak guna tu. Kan, tu pun orang kata ada ubat rumput sambau tu. Cuma kita aja yang tak tahu kan. Maka adalah segala perkara-perkara itu semuanya daripada segala manfaat dan maslahat dan hikmah yang melemahkan segala akal. Dan pada semua ciptaan tadi yang kita sebut tadi, manusia, bumi, bulan, matahari, tumbuh-tumbuhan dan lain-lain lagi ciptaan Allah tu, dia melemahkan akal kita. Mana lemah? Pokok. Macam mana dia boleh tumbuh kalau kita fikir? Akal kita tidak boleh terfikir macam mana dia boleh
Pecah kalau yang tumbuh daripada biji itu, macam mana boleh keluar pucuk daripada biji itu? Mana ada siapa nak buat? Kan? Bila tidak ada siapa nak buat, maka di situ kita nampak wujudnya kuasa Allah. Contoh macam matahari terbit daripada timur dan tenggelam pada barat. Siapa ada kerja tolak matahari tu? Kan nak bagi tenggelam di barat tu? Tak ada. Kan? Jadi itu kita tengok ajaibnya. Oh, hebatnya. Keren, mana ada angkat tu matahari tu. Langit tu, kejadian langit tu, mana ada tiang dia. Kan? Tu ajaibnya, peliknya kejadian tu. Sehingga akal kita pun tidak tercapai, kan. Kalau langit tu rendah, kan, kapal terbang naik tinggi, roket naik tinggi, belaga langit, pecah habis langit tu. Kan? Tu. Cerdik akal, cerdik pandai. Akal orang yang cerdik pandai pun tak boleh nak fikir sampai lebih daripada tu lah, kan. Apa yang kita tengok tanda, itulah dia, dan disitulah wujudnya kuasa Tuhan. Cerdik pandai memikirkan kejadiannya itu, kejadian perkara-perkara yang kita sebut tadi, manusia, bumi, bulan, matahari dan tumbuh-tumbuhan itu tadi, kan. Kerana melengkapi segala keadaan, kerana melengkapi segala keindahan yang tiada tolak banding. Jadi dia kata tengok semua benda ni pada akal kita, tengok alam ni cantik apa semua, kan. Jadi tidak ada kita kata nak bayangkan kata macam mana benda ni boleh jadi cantik apa semua ni, kan. Macam air terjun yang semula jadi dengan air terjun rekaan. Mana yang lebih seronok kita tengok? Sungai yang direka, sungai yang semula jadi. Mana yang lebih seronok kita tengok, kan. Tu. Tiada tolak bandingnya, tidak ada bandingan. Kejadian manusia kita nak bandingkan dengan kejadian yang lain, mana ada? Kan? Mana ada yang sempurna seumpama manusia? Tak ada. Dia orang cipta robot, kan. Android, dulu dia sebut Android, sekarang Android kita pakai dalam handphone, kan. Android tu sebenarnya robot yang berupa manusia, kan. Dan tapi tak boleh juga. Last kali dia orang kata robot ni tak boleh ada perasaan. Dia orang tak boleh nak mencipta perasaan. Manusia ni, komplitnya manusia ni dengan boleh ada perasaan, kan. Boleh ada rasa lapar, kan. Boleh ada orang cipta kereta tu boleh rasa lapar. Tak, dia habis minyak je, bukan lapar. Dia tidak ada perasaan. Kereta kita bila minyak kurang dah habis. Bos, saya lapar ni, kan. Dia ada cakap dulu. Tak, dia tak cakap macam tu, kan. Baik. Yang demikian nyatalah kepada kamu sungguhnya yang menjadikan perkara yang tersebut itu ialah yang mempunyai kuasa. Jadi dengan kita memperhatikan semua benda ni yang indah apa semua ni, sampai akal kita tidak sampai untuk memikirkan perkara ni. Jadi dengan kita memerhatikan tu, nyatalah kepada kita ada sesuatu yang lebih berkuasa, yang sempurna, yang lebih berkuasa, Tuhan lah. Jadi kita Tuhan lah. Dengan kita memerhati semua benda tu, sampai akal kita tak boleh fikir dah benda tu. Jadi disitulah wujudnya Allah, kelompongan hati kita, kan. Contoh macam kita kena bencana. Bila tidak ada orang yang boleh tolong kita, masa itulah baru kita akan terfikir Allah. Masa itulah baru kita akan fikir kepada Allah. Baru kita fikir nak berdoa kepada Allah. Sebab apa? Sebab tidak ada yang lain boleh tolong. Kan? Jadi kita minta tolong pada Tuhan sebab kita tahu Tuhan saja yang boleh tolong kita. Tapi dia nak tolong ataupun tidak, wallahualam lah, kan. Jadi di situ kita akan rasa wujudnya Tuhan tu, yang menjadikan semua perkara-perkara yang tersebut itu, perkara yang kita sebut tadi lah, kan. Itu yang kita panggil Tuhan tu lah, Allah tu lah. Jadi mestinya yang mencipta semua benda tadi, mestilah yang mempunyai kuasa yang sempurna. Dia mesti ada kekuasaan yang sempurna. Tak boleh terlepas apa semua perkara ni daripada kekuasaan dia. Bila ada benda yang boleh terlepas daripada kekuasaan yang mencipta itu, maka yang mencipta itu akan menjadi lemah, kan. Dia jadi lemah sebab apa? Sebab ada benda yang dia tak boleh kontrol. Jadi semua orang berpandangan Tuhan ini sifat utama dia mesti adalah yang paling powerful sekali, almighty dia panggil, kan. Paling powerful sekali itu Tuhan. Jadi kita Tuhan lah tu yang paling powerful tu, kan. Kekuasaan yang sempurna, ilmu yang luas, dan dia juga mesti ada ilmu yang luas, kan. Ada pengetahuan yang luas.
mesti ada pengetahuan yang luas. Iaitulah Allah, kan? Allah ataupun kita terjemah dengan kata Tuhan. Kita kata Tuhan. Tuhan ni dia mesti apa? Paling berkuasa. Paling berkuasa. Kita tak masuk cerita sifat lagi ya. Ini baru pengenalan ni. Kan dengan kita merhati alam, kita mesti tahu yang mencipta alam ni adalah yang paling berkuasa. Kemudian yang mencipta alam juga yang berpengetahuan. Berilmu, maksud itu berilmu, berpengetahuan. Mesti berpengetahuan. Pengetahuan ni mesti pengetahuan yang luas. Ni pengetahuan ni. Mesti yang paling tahu sekali lah, kan. Sebab Allah tu menciptakan, Tuhan itu Tuhan bukan Tuhun Tuhan. Saya salah tulis Jadi berpengetahuan, paling berpengetahuan lebih daripada yang lain. Sebab apa? Sebelum manusia dijadikan, siapa yang tahu manusia nak jadi rupa macam kita ni? Kita pun tak tahu kita nak jadi rupa macam ni. Yang tahu hanyalah Allah. Jadi pengetahuannya lebih luas daripada pengetahuan makhluk. Makhluk ni kalau ikutkan tidak dikira pun dia punya pengetahuan. Kira macam tak tahu lah, kan? Jadi sebab apa? Sebab apa kira macam tak tahu? Sebab ada ketika dia tahu, ada ketika dia tidak tahu. Waktu kita tidur, orang tanya, kita boleh jawab tak? Tak boleh jawab. Tak tahu lah. Waktu kita jaga, orang boleh tanya. Masa tu baru kita tahu. Jadi ada pengetahuan dengan cara macam tu tidak diibarat, tidak dikira lah, kan, kalau dalam ilmu tauhid lah, kan. Mempunyai pengetahuan yang luas dan bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, dan mestilah Tuhan ini paling sempurna. Mestilah paling sempurna. Sempurna Tuhan dengan sempurna kita tak sama. Jangan kita guna logik sempurna Tuhan sama dengan logik sempurna kita. Sempurnanya kita sempurna sebagai makhluk, sempurnanya Tuhan adalah sempurna sebagai Tuhan. Bukannya sempurna semacam mana dengan makhluk. Manusia itu, kita ni sempurna dengan ada suami lah, suami isteri, mesti ada pasangan lah, kan. Manusia itu sempurna dengan ada pasangan. Dan sempurna juga manusia itu dengan ada anak. Tapi berlainan dengan sempurnanya Tuhan. Sempurnanya Tuhan tidak boleh ada anak dan tidak boleh ada pasangan. Bila ada pasangan, maksudnya dia lemah. Sebab apa? Pasangan Tuhan mesti sama power dengan Tuhan. Kalau dia lemah, tak boleh jadi pasangan Tuhan sebab lemah. Dia mesti powerful juga. Tapi bila ada dua Tuhan tu jadi lemah sebab kuasa sama, kan? Jadi nanti kita akan tengok lagi pada masa akan datang tentang perkara itu lah. Kesempurnaan sifat dengan kesempurnaan yang maha suci dari serupa dengan makhluk, yang tidak sama dengan makhluk. Jadi dengan pemerhatian yang kita buat tadi, kita pun bolehlah mengenal Allah. Dan Allah itu tidak sama dengan makhluk. Mengenal Allah ni bukan tu sajalah, dengan kita tahu. Pertama, kita tahu Allah itu wujud. Yang kedua, kita tahu Allah itu maha kuasa, dan kita tahu Allah itu yang paling berpengetahuan, dan kita tahu Allah itu adalah yang paling sempurna. Jadi Ustaz ingat setakat tu pengajian kita hari ini. Mudah-mudahan kita akan sambung pada minggu depan, insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum.